Apabila zaman semakin akhir, dia semakin giat lagi kegiatannya sebab dia dah tahu dia punya peluang dah makin tinggal tipis. Dia nak ambil seberapa banyak ahli-ahli nak bersama dengan dia dalam api neraka. Kita ada musuh-musuh kita yang penuh tipu dayanya. Nampak macam baik, nampak macam betul, nampak macam bagus. Tapi yang kita takut, kita nak jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah. Harus. Tetapi di situ ada bahaya ke tidak? Harus, tetapi ada keperluan tidak? Ada keperluan, tapi ada di situ ada tipuan syaitan ke tidak? Ada tipuan syaitan ke tidak? Ada tipuan syaitan ke tidak? Hadirat Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berjumpa pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Adalah petang ini biasanya kuliah kita di Masjid Sultan Ibrahim UTHM. Tetapi kerana kita masih lagi di bawah PKP, maka kuliah kita dijalankan secara online sahaja. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita, supaya pada yaumil hisab nanti kita lulus depan Allah Subhanahu wa taala, supaya apabila kita ditanya oleh Allah Taala perkara-perkara kita lulus belaka, supaya apabila kita ditimbang nanti berat timbangan kita, supaya apabila kita dihalakan untuk menyeberangi siratul mustaqim, dapat kita menyeberanginya tak gelincir kaki kita jatuh ke bawah. Dan tidak dapat kita capai itu semua tuan-tuan sekalian kecuali kita menjalani hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Itulah ulama mengatakan siratul mustaqim itu dua. Jembatan siratul mustaqim di sana itu jembatan siratul mustaqim hissi, yang betul kita nampak jembatannya. Tetapi jembatan siratul mustaqim di dunia inilah yang namanya ma'nawi, yang kalau kita hidup, kita jalan sebagaimana jembatan gitu halus, kita temiring kanan jatuh, temiring kiri jatuh. Begitulah di dunia ini. Kita kena hati-hati sangat langkah kehidupan kita, bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita. Semakin usia kita meningkat, semakin kita hujung, semakin banyak ujiannya. Maka yang nama orang mukmin itu beriman bahawasanya Allah wujud, Allah ada, barzakh ada, soal kubur ada, mahsyar ada. Maka yang nama orang beriman itu setiap apa yang nak dilakukannya, sama ada nak turut serta, tak turut serta, nak ambil bahagian, tak ambil bahagian dalam segala macam-macam kegiatan lah. Kegiatan dunia, walau kegiatan agama sekalipun, mesti diambil kiranya ialah bagaimana kalau Tuhan tanya aku nanti, bagaimana pada hari hisab nanti, dapatkah aku menjawabnya. Kalau perkara-perkara dunia pulaknya, kita tengok perkara dalam dunia, kita orang-orang yang nama mukmin itu tengok sangat halal tak halalnya, boleh tak bolehnya, reda tak redanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala perkara-perkara yang harus sekalipun, alim-alim ulama, kalau Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, mereka perkara yang harus sekalipun mereka nak buat, mereka lihat ada purpose tak ada purpose, ada perlu tak ada perlu. Nombor satu, hukumnya harus tak harus. Kemudian ada perlu tak ada perlu. Kemudian beratnya kepada mana. Jika harus, perlu, kemudian beratnya ada lebih kepada keakhiratan ataupun beratnya lebih kepada keduniaan. Kalau beratnya lebih pada keduniaan, mereka tinggalkan. Dan yang nama orang mukmin itu jaga-jaga. Dia sangat-sangat jaga-jaga. Baik kalau perkaranya nampak clear dan nyata semua, alhamdulillah, nampaknya perkaranya clear dan nyata. Apa jualah kegiatan kita, nak pergi pasar ke, nak makan ubat ke, nak beli baju baru ke, nak berhari raya ke, nak apa pun semuanya, dia akan tengok nombor satu hukumnya apa, harus tak harus. Kemudian di situ, kemudian dah harus tak harus, dia tengok ada dah hukumnya harus, ada keperluan tak ada keperluan. Ada keperluan tak ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, mereka tidak. Sebab nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, kalau sia-sia bendanya, apa aku nak jawab? Sebab setiap satu kita buat terlepas yang satu. Tidak ada kita dapat satu, dapat saja. Apa saja yang kita ambil, kita lebih satu langkah kanan, kita jauh daripada kiri satu langkah. Kita lebih pada kiri satu langkah, kita akan jauh daripada kanan satu langkah. Itu pasti.
Kalau yang haram, haram. Kalau yang haram bermakna kita terlepas satu yang wajib. Kalau benda yang makruh bermakna kita terlepas satu yang sunat. Kalau kita buat satu benda yang sunat, kita terlepas satu benda yang makruh. Begitu juga kalau benda yang harus. Ada keperluan, tak ada keperluan. Perkara ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ke tidak? Baik. Dalam segala urusan kita, baiklah pergi pasar. Apa hukumnya? Harus. Ada keperluan? Ada keperluan. Apalagi dijaga oleh orang-orang mukmin. Di situ kita bukan hanya hidup di dunia seorang saja. Jalannya okey, clear, nak pergi pasar, hukumnya harus. Harus, ada keperluan. Tetapi di situ mau jaga-jaga, banyak serigala, banyak perompak. Sebab itu ada kitab Minhajul Abidin kita. Sebab perjalanan kita seorang hamba nak tuju Allah Ta'ala. Banyak perompaknya. Syaitan ada. Nafsu kita ada. Syaitan dua jenis pulaknya, syaitan jin dan syaitan manusia. Dan yang ditakuti ialah apa? Bukan diajak kita nak pergi pasar, kemudian dia besoknya kita pergi kelab malam tau. Yang kita takutnya ialah tipu dayanya, dia dah dipasang perangkapnya tu di pasar. Bendanya harus, bendanya perlu, tetapi di situ ada perangkap dia rupanya. Kalau ada perangkap dia, aku elak, walaupun harus sekalipun, walau ada keperluan sekalipun, tapi di situ ada perangkap syaitan, aku elak perangkap dia. Kalau boleh aku tak pergi pasar, aku tak pergi pasar. Kenapa? Aku takut kalau ada perangkap. Sebab yang nama orang mukmin tahu ada musuhnya syaitan. Dia dah janji sejak awal, oi baca Quran lah. Apa Iblis sudah cakap, dia nak sesatkan semua seberapa banyak anak Adam nak jadi membernya. Apabila zaman semakin akhir, dia semakin giat lagi kegiatannya. Sebab dia dah tahu dia punya peluang dah makin tinggal tipis. Dia nak ambil seberapa banyak ahli-ahli nak bersama dengan dia dalam api neraka. Perangkapnya banyak dipasang sana, pasang sana. Kalau pasar tu harus sekalipun, perlu sekalipun, tengok ada perangkap iblis di situ tidak. Ada tipu daya di situ ke tidak. Kalau perkaranya dah tentu dia pesongkan kita di pasar jual arak, memang kita tak beli. Pasal jual daging, pasal yang jual Pak Haji sekalipun. Tapi kalau ada tipu daya di situ, rupanya syaitan pakai serban. Rupanya syaitan pakai serban, rupanya syaitan jual daging taruh halal, umpamanya. Kalau ada perangkap di situ, kalau ada tipu daya di situ, sebab kita tahu kita bahawasanya kita di dunia ni bukan kita saja. Kita ada Tuhan kita untuk kita jawab segala soalannya, segala persoalan dalam kehidupan kita. Kita ada Rasul memandu kita dan alim ulama guide kita. Kita ada hati kita miring ke kanan ataupun ke kiri. Kita ada musuh-musuh kita yang penuh tipu dayanya. Nampak macam baik, nampak macam betul, nampak macam bagus. Tapi yang kita takut, kita nak jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah. Dan kita tahu musuh kita ni licik. Dan musuh kita ni sangat-sangat cerdik. Jadi kita nak kena jaga. Jadi apabila seorang mukmin tak nak pergi pasar, kau jangan bilang dia bodoh. Kau jangan anggap dia tak betul. Selagi dia berjaga, selagi itulah menunjukkan bahawasanya dia punya persiapan untuk yaumil akhir kuat. Selagi dia berjaga, menunjukkan dia punya aware terhadap permusuhan dengan syaitan itu kuat. Tak sembrono sahaja, ya, tidak main langgar atau main lagau saja, ya. Semuanya tu dia jaga. Itu orang mukmin. Kita kalau baca kitab Minhajul Abidin, kita banyak nampak ini. Mereka sangat berjaga. Harus, tetapi di situ ada bahaya ke tidak? Harus, tetapi ada keperluan tidak? Ada keperluan, tapi ada di situ ada tipuan syaitan ke tidak? Ada tipuan syaitan ke tidak? Ada tipuan syaitan ke tidak? Bagaimana kita katakan pergi pasar tadi lah, sebab confirm musuh ada. Confirm musuh tu menipu. Dan confirm musuh tu dengan berbagai-bagai cara. Dan confirm yang nama tipu tu dengan benda yang kita suka. Benda yang kita rasa perlu. Seperti perompak kalau nak tipu kita. Kadang-kadang dia tahan tahu. Dia tak dah kaji rumah ni ada apa semua begitu gini. Dia tengok apa? Ketuk pintu. Tipu. Dia datang acu pisau, kita boleh tak buka pintu. Kita menjerit. Ketuk pintu. Pakcik. Ada ni cikgu sekolah suruh saya tahu. Cucu pakcik aksiden dekat sekolah. Nak ambilkan itu sekarang ada perlu nak ubat. Ni tak pakcik kasihkan duit ke, kasih kunci kereta ke, apalah umpamanya gitu. Perlu tak kalau cucu kita sakit kat hospital kita nak bantu, kita nak berkira lagi tak? Kasih duit, kasih kunci kereta, kasih apa umpamanya. Tapi tertipu tak? Tertipu. Begitu. Yang kita nak tengok satu, kita orang mukmin, kita ada Allah Ta'ala dan kita dah tentu tu pasti.
Yang nama Islam bukan di akhirat saja, dunia kau dah kena jaga. Ya? Dan satu hari kita menghadap Allah dan hisabnya. Dan nak menuju Allah Ta'ala ada perkara harus, ada perkara wajib, ada perkara haram. Ada kita kena hati-hati, jangan sampai terbuat yang haram. Jangan sampai tertinggal yang sunnah. Yang harus tu pun tengok ada tipu daya syaitan. Yang diwajib tu pun ada tipu daya syaitan di situ. Wajib kita nak pergi sembahyang Jumaat pun ada tipu daya syaitan di situ tak? Ada. Ada. Puasa Ramadan wajib tapi ada tipu daya syaitan di situ tak? Ada. Ada disuruh kita puasa tapi puasa yang sakat lapar dahaga saja. Pada haji sekalipun ada tipu daya syaitan di situ tak? Ada. Benda yang wajib saja nak kena jaga, tipu daya syaitan di situ. Hawa nafsu kita lain pula ya. Dan ini kan pula kalau benda-benda sunat dan harus kena jaga. Apa segala perkara tengok ada tipu daya syaitan dan musuh-musuh Allah di situ ada tak ada. Kalau ada, jaga-jagalah tuan-tuan sekalian, hati-hati dalam kehidupan kita. Semua kita akan menghadap Allah Ta'ala. Yang pentingnya bukan di dunia, yang penting tu yaumil akhir. Kau buat kat dunia, kau minum arak 1 hari 3 botol sekalipun, orang tak boleh question kau. Orang tak boleh question kau umpamanya ya. Kalau kau nak merompak sekalipun, polis tak dapat tangkap pun, tak ada siapa boleh detect engkau. Kan banyak orang gelapkan wang apa semua sampai kadang sampai beribu pun dia berani gelapkan wang. Allah. Asal tak kena tangkap aja boleh clear. Allah boleh lepas tak mahkamah Allah? Boleh lepas tak? Dan yang ditakuti mahkamah Allah lain cerita. Kat dunia janji boleh clear. Dunia kau lama ke? Dunia tu kesudahannya apa? Mati tau. Dengan tingkah laku kita segalanya ada, segala apa yang kita katakan tadi, yang wajib, yang sunat, yang harus, yang kita buat semua tu, itu semua dah tentulah mengakibatkan sesuatu in the future. Sama ada future yang far iaitu yaumil mahsyar, bahkan future yang near iaitu sakaratul maut kita. Khatimah kita, pertahanan keimanan kita. Jangan kita sangka tak ada hubung kaitnya. Jangan kita sangka tak ada hubung kaitnya. Apa yang kita buat kalau sampai cedera iman kita, padahnya adalah apa tahu? Iman kita makin longgar, makin tipis. Itu yang kita takutkan. Bukan kita tak nak daring sangat. Takut sekali iman sesuatu yang sangat berharga. Kalau sampai aku buat sesuatu, rupanya aku melayani kerenah musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min zalik. Takkah begitu bermakna aku dah terjauh daripada Allah dan menjadi lemah iman aku? Dan konsekuensinya mahsyar lain ya. Di dunia saja. Bagaimana keimananmu? Sebab itu orang yang sangat berjaga itu namanya wara'. Itu namanya wara' ya, wara'. Yang orang ada makanan ada cap halal pun tak sembarang dia makan, ya. Begitu ya. Ada orang sangat begitu. Kedai restoran orang Islam pun dia tengok dulu apa yang patut, tu namanya wara', ya. Terlebih selamat. Kerana Nabi mengatakan bagi setiap raja ada kawasan larangannya. Yang halal nyata, yang haram nyata. Yang syubhah itu kawasan larangan Allah Ta'ala. Siapa masuk kawasan larangan Allah Ta'ala, pasti terbuat larangan Allah Ta'ala. Itu yang orang-orang Islam sangat-sangat jaga. Sangat-sangat jaga. Maka kita kalau kadang kita tak pasti nak tanya siapa. Perkara kita, tanya alim-alim ulama'. Alim ulama' yang macam mana? Alim ulama' yang ingat Allah Ta'ala. Ulama' akhirat, bukan ulama' dunia. Dan kalau sangkingkan susah sangat, Nabi pesan, minta fatwa dari hatimu. Minta fatwa daripada hatimu. Kalau sekali hati kita kasih fatwa bukan-bukan, orang yang dah minta fatwa hatinya, itu bermakna hatinya dah selamatlah. Orang yang minta fatwa, siapa yang minta fatwa pada hati? Hati sendiri minta fatwa pada hati. Kalau hatinya dah ada menggerak minta fatwa pada hati, itu bermakna orang yang ada awareness. Orang yang ada berjaga-jaga. Kalau sampai orang dah ada rasa, wahai diri, patutkah aku buat ini? Wahai diri, patutkah aku libatkan dalam perniagaan ini ke apa begitu? Orang yang dah sama hati bermakna hatinya dah hidup. Hati yang ditanya, hati yang boleh dijawab. Jadi jangan takut kalau tanya sama hati akan jawab yang merepek. Sebab orang kalau hati yang akan jawab merepek, hati itu sendiri tak akan bertanya kepada hati itu. Main membujur lalu melintang patah saja. Hati yang bertanya dahulu, boleh ke tak boleh, patut tak patut, pasti diguide oleh Allah Ta'ala. Kerana takut tak takutnya itu kerana Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan minta fatwa daripada hatimu. Kalau hati yang sampai takut sehingga minta fatwa pada diri dia, Allah akan ilhamkan pada hati itu sendiri akan beri jawapan yang tepatnya. Jadi kita jangan bimbang, tanya fatwa pada hati kita ni betul sangat ke? Kalau sampai hati dan nak tanya sendiri pada dirinya, boleh ke tak boleh, bermakna hati itu hati yang salim. Alhamdulillah.
maka tidaklah daripada hati yang salim kecuali dapat jawapan yang salim daripada Allah Ta'ala. Kerana hati yang tak betul, tak akan tanya pun. Terus tengok ada perkara dunia, ada perkara dunia saja pun dah terus terjun saja, bukan? Jadi jangan bimbang. Kalau sekali kita tanya sama hati kita, sekali rupanya hati kita jawab yang salah, hati yang akan beri jawapan salah tak akan terdetik untuk bertanya kepada hatinya itu sendiri. Jadi kalau hati masih bertanya kepada hati, itu sendiri menunjukkan hatinya masih healthy, masih selamat dan sihat. Dan hati yang begitu dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah pandang zahir, pandang hati. Allah pandang hati. Kalau Allah Ta'ala pandang bahawa hati kita bertanya kepada hati kita, Allah siapkan jawab pada hati yang ditanya untuk memberikan jawapannya dari Allah Ta'ala. Sebab itu ya, jaga hati ni betul, penting sekali ya, penting sekali. Di situ ada keselamatan bagi setiap orang Islam. Siapa yang menjaga hatinya, selamatlah dia. Dia sebelum buat apa, dia tanya hati dia dahulu. Dia tanya hati dia. Kan Nabi bilang, tanya, minta fatwa daripada hati kamu. Kita nak minta daripada hati kita sendiri, mungkinkah hati itu akan beri fatwa yang bukan-bukan? Tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa? Hati yang kalau dah ditanya tu hati yang aware, hati yang hidup, hati yang alert. Hati yang alert akan diilham oleh Allah Ta'ala jawab baik. Kerana hati yang tak betul takkan bertanya pun sendiri dalam hatinya. Tepuk dada, tanya selera. Apa dia nak, terus dia buka saja. Dia terus proceed saja. Tak dapat ilham pun nak bertanya. Tak ada fikir pun, asal nampak benda bagus, terekam. Benda elok, untung, ambil. Benda selamat, ambil. Tak aware pun. Tak beware pun ada terhadap musuh-musuh Allah di balik situ. Jaga. Halal. Wajib. Sunnah. Harus. Semuanya ada tipu daya syaitan di situ. Walau yang wajib sekalipun kena jaga ada tipu daya syaitan di situ ataupun tidak. Yang sunnah pun jaga. Apalagi yang harus. Yang makruh dan yang haram dah tentu ada tipu daya syaitan di situ. Yang ditakuti syaitan tak boleh terkam kita pada yang haram, tapi dia terkam kita pada yang wajib. Dia masukkan tipu daya. Kita buat dosa ketika buat perkara yang wajib bukan dapat pahala, bahkan kita buat dosa dalam perkara yang wajib. Kalau perkara yang wajib pun dia boleh masuk di situ, ini kan pula perkara-perkara harus. Perkara-perkara harus. Kena alert, kena alert. Ada tipu daya syaitan tak di situ. Dan jangan kau sangka tak ada tipu daya syaitan di situ. Dan syaitan ini ada kuncu-kuncunya. Syaitan ada dua, syaitan jin dan syaitan manusia, saling bertolong-tolongan antara satu sama lain ya.